الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli tata kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi umur yang panjang kepada kita, masih lagi diberi kesihatan yang baik kepada kita, sehingga kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke hari akhirat nanti. Okay, muslimin dan muslimat sekalian, tajuk yang ingin dibentangkan pada malam ini adalah berkaitan dengan hakikat kehidupan dunia. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, al-insanu khalaqahu Allahu murakkaban min badanin wa ruhin. Dikata manusia ni adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri daripada jasad dan roh. Maknanya manusia ni dia ada dua kan. Yang pertama jasad, yang kedua roh. Dia bercantum. Apabila jasad dan roh itu bercantum, maka hiduplah dia di dalam dunia ini sampai kepada mati. Apabila mati, roh tadi akan dicabut, maka tinggallah jasad di tempat lain, roh di tempat lain. Kemudian di hari kebangkitan nanti, roh akan dikembalikan kepada jasad yang baru. Kan jasad yang baru, maka hiduplah manusia di sana, hidup kehidupan yang kekal abadi. Jadi dikata al-insanu khalaqahu Allahu murakkaban min badanin wa ruh. Manusia ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdiri daripada jasad dan roh. Kan? Wa ruhu jismun nuraniyun alawiyyun khafifun mutaharrik. Dikata roh ni satu benda yang jismun nurani, maknanya satu jisim yang nurani, yang tinggi, yang nipis, yang tapi dia bergerak. Tidak ada siapa yang dapat dapat memahami apa itu roh. Walaupun dia duduk dalam diri kita, tapi tidak ada siapa yang dapat mengetahui hakikat roh itu kan. Wa yasri fiha saryan al-ma fil iwadi. Kalau kita tengok roh kita ni yang berada di dalam jasad kita ni samalah seperti pokok kan. Dalam pokok tu ada apa? Ada air yang mengalir. Tapi tak dapat tengok kan. Katakanlah kenapa timun Cina tu hidup, kerana batang dia ada air tu kan. Maka itu dipanggil roh. Kenapa manusia tu hidup? Kerana dalam tubuh manusia ni ada roh. Fayabqal jismu hayyan ma damat fihi ruhu. Jisim ini akan hidup selagi mana ada roh. Apabila roh dah keluar daripada jasad, maka jasad kita ini kaku. Itu makna dia manusia. Fa iza kharajat ar-ruh min al-badan mata al-insan. Apabila roh keluar daripada jasad, maka matilah manusia. Wa fasadal jismu, dan jisim kita ni, jasad kita ni binasa. Kalau kita tengok, dia duduk dalam, dan saya pernah baca dalam satu artikel, dia kata kita masuk dalam kubur ni, duduk 3 hari dah berubah kan. Duduk dalam seminggu 2 minggu dah menjadi bulat kan.
akhir sekali dia tinggal rangka semata-mata kan. Wa ta'attal 'anil harakati wal amal. Apabila roh tadi keluar daripada jasad, maka bermakna jasad tadi tak ada fungsi, tak boleh bergerak, tak boleh nak berjalan, tak ada buat apa. Itu dipanggil manusia. Al-insanu mahma tala ajaluhu fala budda an yamut. Manusia ni panjang umur setahun mana pun, dia tetap akan mati. Itu maknanya manusia. Summa yantaqilu min daril amali ila daril jaza. Kemudian dia akan berpindah daripada tempat kita beramal sekarang kepada tempat untuk kita menerima balasan. Kan dia panggil mati kan, maknanya sekarang kita beramal, sama ada beramal tu dalam bentuk beramal buat benda baik ataupun beramal dengan buat benda jahat, dipanggil amal juga kan. Amal terbagi pada dua. Yang pertama amalun hasanun, amalan yang baik. Yang kedua amalun sayyi'un, amalan yang jahat. Atas dunia lah kita nak buat baik kau, nak buat jahat kau, tapi dia kata di hari akhirat merupakan tempat untuk menerima balasan. Summa yastaqirru hasba amalihi fil jannati awin nar. Akhir sekali manusia akan ditempatkan di satu tempat yang kekal abadi, iaitulah sama ada syurga ataupun neraka. Fahamkan, itu maknanya hakikat kehidupan manusia yang perlu kita ketahui. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-11. Wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sekali-kali melewatkan mengambil nyawa seseorang apabila telah sampai ajalnya, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi maknanya mereka yang telah mati itu kerana sampai ajal, dan kita pun suatu hari nanti ajal akan datang jumpa kita untuk diambil nyawa. Al-kuburu tuzakkiruna bil akhirah. Kubur ni, kita tengok kubur kan, kita pun teringat hari akhirat, betul tak? Kita teringat kita ni akan mati kan, kita pergi kubur kan. Wa biqasri a'malina, dan apabila kita pergi ke kubur, yang pertama kubur tadi akan mengingatkan kita tentang kematian, yang kedua akan mengingatkan kita tentang umur kita ni tak lama kan, tidak ada manusia yang boleh hidup selama-lamanya atas dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni qad nahaitukum an ziyaratil qubur. Sesungguhnya aku dulunya pernah menghalang kamu daripada menziarahi kubur. Ala fazuruha, tapi dia kata okey, sekarang ni ziarahlah. Fa innaha tuzakkirukum bil akhirah, kerana kubur tadi akan mengingat kamu tentang hari kiamat, tentang hari kiamat, hari kematian. Maknanya ziarah kubur ni satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan benda sunat. Kalau boleh kita pergi tengok kubur tu kan, pergi tengok kubur, mengambil pengajaran dan sebagainya. Al-kuburu turisu fi qulubina anna an-nasa sawasiyatun la tafadula bainahum illa bittaqwa. Dia kubur ni kalau kita tengok sama je kan, sama je kan, sama ada orang tu kaya ke, orang tu miskin ke, orang tu pandai ke, orang tu bodoh ke, orang tu sebagainya, sama je. Kalau kita tengok di kubur kita ni kubur yang ada macam ni, tapi kalau kita pergi ke tempat-tempat yang tak ada batu, apa, tidak ada apa-apa kan, berlindan kan, nampak sama je kan kubur kan. La tafadula bainahum, tidak ada perbezaan di antara mereka illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Maknanya yang dapat membezakan kubur ini bahagia, kubur ini tidak bahagia, takwa. Kan kalau dari segi zahirnya macam sama je, tapi rupa-rupanya ada perbezaan antara kubur A dengan kubur B dengan takwa. Maknanya orang yang bertakwa bahagia di sana, orang yang tidak ada takwa tidak ada kebahagiaan di sana. Wa huwa Amru ibn al-As yara mayyitan yuqbaru fa asra'a ila al-masjid fa shalla rak'ataini faqila lahu lima fa'alta hadha. Dia ada seorang sahabat yang bernama Amru ibn al-As, yang Amru ibn al-As yara mayyitan, sekali dia tengok si mati, yang maknanya ada orang matilah,
dia tengok orang mati, mana jenazah lah, orang mati ditanam, maknanya ditanam dalam kubur kan. Lalu dia kata fa asra'a ilal masjidi, dia pun segera pergi masjid kan. Makna pada ketika itu dia melihat orang sedang mengkebumikan jenazah. Sebab sahaja dia tengok benda macam tu, dia pun pergi ke masjid. Fasalla raka'ataini, maka dia pun sembahyang sunat 2 rakaat. Mungkin sembahyang sunat duha ke, sembahyang sunat sembahyang sunat sembahyang sunat wuduk ke, sembahyang sunat tahiyatul masjid ke. Faqila lahu, lalu orang tanya dia, kenapa lima fa'alta hadza, kenapa kamu buat macam ni, tiba-tiba je kamu datang masjid? Qala al-maqbarah, dia kata sebabnya aku tertengok kubur, aku tertengok orang yang mati. Fatazakkartu qaulallahi jalla wa ala, maka aku teringat Allah Ta'ala berfirman, wahila bainahum wa bainama yashtahun, wahila bainahum wa bainama yashtahun. Mati je akan menyekat keinginan seseorang. Kita ni sebenarnya ingin nak datang sembahyang jamaah, ingin nak datang ke kuliah-kuliah, ingin berpuasa, ingin baca Quran, ingin bangun malam, ingin bersedekah, ingin, tapi mati je tamat. Faham tak? Maka Amr ibn al-As tadi, apabila dia ternampak je orang yang mati tadi, dia pun sudahlah, kalaulah aku mati lepas ni, aku tak ada dalam apa yang aku ingin buat, maka dia pun pergi segera ke masjid, melunaskan apa yang terpendam dalam hati dia, aku nak sembahyang 2 rakaat. Maknanya kubur menyebabkan kita ingat kepada kematian. Okey, boleh. Dakhala Ali ibn Abi Talib al-maqbarah. Satu ketika Ali bin Abi Talib masuk ke kawasan perkuburan. Fasallam ala ahliha, maka dia pun memberi salam kepada ahli kubur. Wa qala ya ahlal maqabir, wahai ahli kubur, imma buyutakum faqad sukinat. Dia kata, wahai ahli kubur, rumah-rumah kamu dahulunya yang rumah banglo, rumah mewah, rumah macam-macam itu, sekarang sukinat, orang lain yang tinggal, bukan kamu kan. Maknanya mungkin yang tinggal tu adalah isteri kamu, anak kamu kan. Amma nisa'ukum faqad tazawwajna ghayrakum. Adapun isteri-isteri kamu, maknanya pengapa isteri ni yang apabila suami mati, bekas isteri kamu tu, mereka telah pun berkahwin dengan orang lain. Amma amwalukum faqad qussimat. Adapun harta kamu yang banyak-banyak tu telah pun difaraidkan. Sebutkan lagi kan. Jadi Sayyidina Ali ni, dia pergi ke kawasan satu kubur tu, maka dia pun berkata, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Maknanya dia berkata, ya ahlal maqabir, wahai ahli kubur, wahai penghuni kubur, amma buyutukum faqad sukinat. Dia kata, ada pun rumah kamu, rumah yang kamu mewah tu, sekarang kamu dah tinggal dah, kamu tak duduk dah, dia didiami oleh orang lain. Amma nisa'ukum faqad tazawwajna ghayrakum. Adapun isteri-isteri kamu yang kamu sayang selama ini, sekarang telah menjadi hak milik orang lain. Amma amwalukum faqad qussimat. Adapun harta kamu telah pun difaraidkan kepada anak-anak dan warga-warga kamu. Okey, faham tak? Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ma as'aba bina baitid dunya wa ma ashala bina baitil akhirah. Dia kata nak buat rumah dunia ni sukar, tapi nak buat rumah akhirat mudah. Apa makna dia? Kita nak bina rumah kita ni setahun tak siap lagi kan, terang kan, dengan pecah tanahnya, dengan ukur tanahnya, dengan buat plannya, dengan upah tukarnya kan, kayak gitu kayak gini kan. Maknanya lama lah boleh siap kan. Tapi dia kata nak bina rumah akhirat mudah je. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla lillahi 12 raka'atan tatawwu'an min ghairi al-fariḍah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang melazimi sembahyang sunat 12 rakaat yang bukan fardu tu lah kan, sembahyang kapit waktu tu, sembahyang sunat rawatib tu, Allah Ta'ala akan bina rumah baginya dalam syurga.
Kan, maknanya tak perlu beli tanah, tak perlu upah tukai. Allah Ta'ala sedia dah untuk orang yang rajin sembahyang sunat 12 rakaat sehari semalam. Maknanya dia kata ma as'aba bina'u baitid dunya wa ma ashala bina'u baitil akhirah. Alangkah payahnya nak bina rumah atas dunia, tetapi alangkah mudahnya nak bina rumah di hari akhirat. Kalau kita kena rajin ya. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum kamu mati ni, kamu cuba cek diri kamu, kamu hisap diri kamu, kamu hitung diri kamu, apakah amalan-amalan yang kamu lakukan, banyak yang baik ke banyak yang jahat. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Dan kamu timbangkanlah amalan-amalan kamu sendiri sebelum amalan kamu ditimbang di hari akhirat. Wa'lamu anna malakal maut qad taqattana ila ghairina. Pada hari ini kita tengok malakul maut datang mencabut nyawa orang lain. Wa sayataqatta ghairana ilaina. Tapi suatu hari nanti malakul maut akan datang kepada kita untuk mencabut nyawa kita. Fal nattaqiz hizrana. Maka kita kena berhati-hati. Maksudnya kita kena cek diri kita, apakah yang telah kita lakukan. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, innal aqilal labib. Di bahasa Arab ni sedap kita bunyi kan. Innal aqilal labib, sesungguhnya orang yang cerdik. Al-labib pun cerdik juga kan. Ulul albab kan. Ulul albab maknanya hampir maknanya sama, tapi maknanya orang yang cerdik sungguh ni. Innal aqilal labib, sesungguhnya orang yang cerdik sungguh. Wallazi yasta'idu lil mauti, adalah orang yang bersedia, yang menyediakan bekalan untuk kematian. Sebagaimana saya pernah sebut macam mana Allah Ta'ala beri kepada kita umur lebih kurang 60 tahun, 70 tahun. Kita jadikan modal 60 tahun tadi untuk kebahagiaan yang hakiki di hari akhirat. Tapi bagi mereka yang diberi umur 60 tahun, dia tidak menggunakan 60 tahun tadi untuk kebahagiaan hari akhirat, maka dia akan mendapat kecelakaan di hari akhirat selama-lamanya. Sama-sama 60 tahun kan. Tapi si A tadi pandai guna modal, si B tadi tak pandai guna modal. Wa huwa allazi yuzakkiru nafsahu da'iman wa abadan al-mauta. Mana orang yang cerdik ini adalah orang yang sentiasa mengingatkan diri dia tentang kematian. Wa huwa allazi ya'lamu 'ilman yaqin anna hadhihi al-hayata mahma 'asha fiha fahiya qasiratun. Dan dia tahu setahun-tahunnya bahawa hidup dunia ni lama mana pun dia hidup, tapi dia adalah singkat. Kita tengok kan, kita saya umur 55 dah ya, 55 saya dah. Kalau kita tanya pakcik umur 60, awak hidup atas pakcik hidup atas dunia ni lama ke sekejap? Alah, sekejap je rasa kan. Orang yang umur 70, kita tanya dia, hidup atas dunia ni rasa lama ke? Benda-benda zaman kecil dulu tu kita masih lagi ingat kan. Kita main dekcok, kita main guli, kita main belaga wagetah kan, kita main apa panggil susu selipar kan. Maknanya Allah baru je. Kita je pakcik umur 80 kan, maknanya dia bagi dia alah, maknanya umur manusia ni panjanglah setara mana pun, fahiya qasiratun, dia adalah pendek. Wa Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdik adalah orang yang menjaga diri dia, memelihara diri dia, menghitung diri dia kan. Wa amila lima ba'da al-maut, dan bekerja keras untuk kebahagiaan selepas mati. Wal ajizu, orang yang tak cerdik, man atba'a nafsahu hawaha, nafsu dia ni, diri dia ni ikut hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allahil amaniyah, dan dia berangan-angan kalau. Wal haqq, yang sebenarnya, antara inda mautika malaikatur rahmah atau tara malaikatul azab. Dia manusia ni ketika mana dia nak mati, dia ada dua suasana. Kalau kita ni orang yang saleh, maka yang datang kepada kita adalah malaikatul rahmah. Dia datang kepada kita dalam keadaan yang senyum, nak ambil nyawa kita ni senyum je kan. Yang kedua dipanggil malaikatul azab.
malaikat yang pembawa azab, maknanya garang, apa tak senyum. Tapi kalau kita dengar cerita kan, kita dengar cerita masa nak mati ni, iblis datang kan, pujuk kita menjadi orang yang supaya menjadi orang tak beriman kan. Saya tak berjumpa sebenarnya. Saya pernah yang saya berjumpa adalah beginilah, maknanya kalau orang tu orang yang soleh, orang yang baik, ketika mana dia nak mati, malaikatul maut yang pembawa rahmat akan datang dalam keadaan yang senyum. Bahkan Dr. Muhammad Ratim An-Nabulsi dia kata, dia datang kepada kita ni dalam bentuk manusia yang paling kita hormati, sayangi, kasihi. Katakanlah kita sayang kepada pak saudara kita kan, dia datang dapat pak saudara kita ni baik dengan kita kan, dia datang, malaikat tu datang. Ini cerita daripada Muhammad Ratib An-Nabulsi ni. Dia kata dia datang kepada kita ni ambil nyawa dalam keadaan yang senyum, berbentuk pak saudara kita kan. Tapi kalau sekiranya si mati tadi semasa hidupnya suka melakukan maksiat, tidak bertaubat, orang yang tak beriman, dia datang cabut nyawa manusia dalam keadaan yang pongah, backing, garang. Jadi maknanya wal haqqu an tara inda mautika malaikatar rahmah atau tara malaikatal azab. Maknanya kita ni sama ada ketika kita nak mati itu kita akan didatangi oleh malaikat al-rahmah ataupun malaikat al-azab. Okey, boleh kan? Inna dunya daru safarin la daru iqamatin. Dia kata dunia ni tempat kita untuk nak bermusafir, bukan tempat untuk kita nak tinggal lama kan. Orang yang bermusafir dia pergi tempat sekejap je kan, dan sebelum dia pergi musafir, dia akan menyediakan bekalan. Katakanlah kita nak duduk di KL selama 5 hari, mesti kita kena bawa duit sebanyak beberapa ribu kan, dengan sewa, dengan makan, dengan kapal kan. Maknanya kita nak pergi ke hari akhirat tu, kita kena sediakan bekalan sekarang. Wa manzilu aburin la mautin haburin. Dan dia kata dunia ni tempat untuk kita nak sekadar lalu je, dan bukannya tempat untuk kita nak kekal selamanya. Fayam bagi lil mu'mini an yakuna fiha ala janahi safarin yuhajjibu zadahu wa mata'ahu lirrahilil mahtum. Dia kata sepatutnya bagi orang yang beriman macam kita ni, kita kena anggap bahawa dunia ni adalah musafir, dan sentiasa dalam keadaan yang musafir kan. Dan bukannya dia kata yuhajji uzadahu wa mata'ahu. Maka dia kata apabila kita tahu bahawa dunia tempat untuk kita sentiasa musafir, maka kita kena sediakan bekalan untuk kematian yang pasti. Tak ada seorang pun yang tak dapati, maka kita kena sediakan bekalan untuk kematian yang pasti. Fassa'idu man ittakhadha li hadha as-safari zadan yuballighuhu ila ridwanillahi ta'ala wal fawz bil jannati wan najata minan nar. Orang yang bahagia adalah orang yang mengambil ketika mana dia berada dalam keadaan musafir tadi zadan, bekalan. Bekalan tadi akan dapat menyampaikan dia kepada redha Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan dengan syurga dan selamat daripada neraka. Maknanya dia cari bekalan dengan amalan-amalan yang dia buat ini, di mana amalan dia tadi akan dapat mendapat redha Allah, kemenangan dengan syurga dan selamat daripada neraka. Itu maknanya kita faham dalam hidup dunia itu sebenarnya. Innamad dunya ilal jannati wan nari tariqun. Dia kata dunia ni sebenarnya jalan ke mana? Jalan ke syurga, betul, dan juga dia adalah jalan ke neraka. Betul tak? Inna dunya ilal jannati wan nari tariqun. Dia kata sesungguhnya dunia ni jalan ke syurga, dan dunia juga adalah jalan ke neraka. Jadi mana kita nak mana? Pilih kan? Innamad dunya ilal jannati wan nari tariqun. Sesungguhnya dunia adalah jalan ke syurga, dan dunia juga adalah jalan ke neraka. Wal layali matjarul insani wal ayyamu suqun. Malam-malam adalah tempat manusia berniaga. Dia bukan pasal malam, bangun tahajud.
matjar, tempat untuk kita nego kan. Nego di maknanya kita mencari bekalan lah. Malam tu malam kita kena dia malam ni dia start daripada waktu maghrib sampai subuh kan. Apa kita kena isi pada waktu malam? Sembahyang maghrib berjamaahnya dengan kuliah maghribnya, sembahyang isyak berjamaahnya, istighfarnya, taubatnya, bangun malamnya dan sembahyang subuh berjamaahnya. Jadi dia kata wal layali matjarul insan, maka malam itu dipanggil tempat manusia berniaga. Berniaga maknanya beribu ya. Wal ayyam suqun, manakala siang hari pula adalah pasar. Kan pasar kan mana kita lagi beli kau ni kan. Maknanya siang hari lah. Masih hari itu kita boleh bekerja dan sebagainya. Tapi malam untuk kita berniaga. Maknanya siang hari kita cari barang, malam kita niaga. Siang hari kita cari barang, malam kita berniaga. Jadi saya ulang sekali lagi, innamad dunya ilal jannati wan nari tariqun, sesungguhnya dunia jalan ke syurga dan dunia adalah jalan ke neraka. Wal layali matjarul insani wal ayyam suqun, malam merupakan tempat manusia berniaga dan siang hari merupakan pasar untuk mencari barang. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Ketahuilah bahawa sesungguhnya dunia ini adalah tempat mainan, tempat seronok, tempat apa dipanggil zina, perhiasan, wa tafakhurun bainakum, bermegah-megah, megah aku banyak harta, aku banyak ladang, aku banyak jawatan, aku wa takasurun fil amwali wal aulad, badi banyak harta, badi banyak anak. Kan kalau kita ni orang yang bermegah dengan anak ni, saya ni kan, bukan saya lah, saya mana-mana lain lah. Saya ni maknanya anak pertama doktor, anak kedua cikgu, anak ketiga saudagar, anak keempat businessman, anak kelima gini. Maknanya berbangga dengan anak kan. Tak adalah kata anak pertama hafiz, anak kedua menghafal Quran, anak ketiga menghafal hadis, anak keempat gini kan. Tapi bermegah-megah dengan kejayaan anak-anak. Kama sadi ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Kita tengok kan padi kan, mula-mula dia tumbuh ke apa padi ni? Dia tumbuh benih kan, lepas tu dia menghijau kan, betul tak? Lepas dia menghijau, sekarang ni musim padi hijau kan. Lepas kita tengok comelnya padi kan, lepas tu dia tumbuh buah padi. Kemudian akhir sekali dia diketam. Lepas tu akan jadi pada pokok padi tadi menjadi kuning, menjadi apa lepas kita ambil pun kita mesti kita mengapa kan, jerami. Itulah sebenarnya dunia kan. Mula-mula comel kan, lepas tu dah tua, lepas tu mati kan, ada kan. Summa yakun tama, akhir sekali lenyap. Wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun min Allah. Di hari akhirat ada dua. Yang pertama azab yang sangat kuat, dan yang kedua keampunan daripada Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali keseronokan yang tertipu daya. Jadi orang yang terpesona dengan dunia, orang yang terpedaya dengan dunia, habis sebagaimana jeram tadi. Habis, maknanya habis tak ada apa lah. Tapi hari akhirat azab yang sangat pedih. Itu Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, hakikat kehidupan dunia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mali walid dunya. Nak ceritanya aku dengan dunia ni, Nabi kata, innama masali wa masalud dunya kama sadi raqibin qala aynama fi zilli syajaratin fi yawmin sa'if summa raha wa tarakaha. Nak ceritanya kita dengan dunia ni sebagaimana seorang yang pengembara tiba-tiba dia penat kan, dia pun jumpa pokok yang rendah, dia pun berehat di bawah pokok tadi, duduk sekejap, lepas dia sedar daripada tidur, dia pun pergi berehat di pokok yang rendang tadi. Itulah dunia. Mana apa? Sekejap ke lama? Sekejap. Itulah dunia kan? Jadi kalau kita duduk kejar dunia,
sekejap je. Tapi kalau orang yang kejar akhirat, itulah selama-lamanya. Maknanya Nabi kata sebagai seorang pengembara kan, dia pun bawa kereta penang kan, dia pun nampak ada wakaf, ada tempat rehat, ataupun dikatakan RNR lah sekarang RNR kan. Kita berhenti sekejap, pada lama berapa? Sejam kan. Maknanya bandingkan hari akhirat, itulah maknanya ya Allah, dunia ni sebentar je tuan sekalian. Al-asbabu al-mu'ina ala tarki dunia. Jadi bagi mereka yang kejar dunia ni, dia ada beberapa perkara yang kita boleh sedarkan dia hakikat dunia. Yang pertama dia kata an-nazaru fid dunya wa sur'ati zawaliha wa fanaiha wa nuqsiha wa qassatiha. Dia kata dunia ni adalah benda yang binasa kan, tidak ada benda yang kekal. Dunia ni binasa sebenarnya. Wa nuqsiha, dan dia dibandingkan hari akhirat, dunia ni kurang jauh. Sebagaimana saya sebut sama-sama hadis Nabi kan, kita nak tengok dunia dengan akhirat ni, kita ambil jari, kita masuk ke dalam laut, air laut, kita pun angkat air yang dekat di jari, itulah dunia. Akhirat ni itulah air lautan. Maknanya dunia dibandingkan dengan akhirat tak terbanding. Mana ada sikit je wa khassatiha, ada kerugian dia. Itu yang pertama. Yang kedua, an-nazaru fil akhirati wa iqbali wa akibadiha wa maji'iha wa dawamiha wa baqaiha wa syarafi ma fiha min al-khairat. Dan kita tengok pada akhirat ni, akhirat tu benda yang akan datang. Tak ada siapa yang dapat sekat kan akhirat kan. Boleh kita sekat akhirat, jangan. Tak, akhirat mari, korang mari. Macam kita dah berkubur lah kan, nak dibandingkan hok mari dengan besok. Kita besok kau dekat dengan kubur kan, lusa kau dekat, tulak kau dekat, minggu depan kau dekat. Maknanya kubur tu kan sesuatu yang tak dapat kita nak sekat kan. Maknanya an-nazar fil akhirati wa iqbaliha wa maji'iha, maknanya kita tengok akhirat ni satu benda yang sentiasa datang. Maknanya datang kepada kita tak lama. Wa dawamiha, dan akhirat ni satu benda yang kekal. Wa baqaiha, sama juga. Wa syarafi ma fiha min al-khairat, orang yang buat baik di hari akhirat akan mendapat kesenangan yang kekal abadi. Jadi kalau kita bandingkan dunia ni, tak ada apa sebenarnya kan. Yang ketiga, at-tafarruhu lil akhirati wal iqbalu ala ta'atillah, yang mana kita sentiasa sibukkan diri kita ni dengan amalan-amalan akhirat, dan kita sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah, wa i'maril awqat bizikri wa tilawatil Quran, dan kita makmurkan kehidupan kita ni dengan baca Qurannya, dengan hafal Qurannya, dengan menuntut ilmunya, dengan menghadiri majlis-majlis ilmunya, dengan sembahyang sunatnya, dengan apa-apa benda yang mendapat manfaat. Yang ketiga, tarku majalis ahli dunia wal isyghal bi majalisi al-akhirah. Kita kena, orang yang sibuk dengan dunia ni waktu maghrib kan, waktu maghrib duduk kedai kopi, jangan sekali-kali. Tapi dia kata wal insyighalu bi majalisil akhirah. Tapi waktu maghrib ni kita kena sibukkan diri kita dengan majlis-majlis ilmu. Jadi kalau waktu maghrib tu sibuk dengan kedai kopi, itu dipanggil ahli dunia. Kalau waktu maghrib ni sibuk dengan majlis ilmu, dipanggil ahli akhirat. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan sekalian, inna nafsa tashqa bi bu'diha 'anillah dani'atan quzratan. Dia kata jiwa manusia ni sebenarnya kalau dia dekat dengan Allah, dia rasa tenang. Contohnya, kita datang sembahyang subuh berjamaah. Lepas sehari sembahyang subuh berjamaah, hati kita rasa lapang. Tapi dia kata kalau orang tu tak sembahyang, orang tu berzina, orang tu minum arak, orang tu bergulma dengan dosa, jiwa dia sebenarnya tak ada ketenangan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ini tak ingat akhirat. Mereka ini tak ingat akhirat. Mereka ini hanya ingat dunia semata-mata. Hakikatul dunia an ta'rifallah. Hakikat dunia ni apa dia? Hakikat dunia adalah kamu kenal Allah. Kamu kena kenal Allah.
Hakikatud dunia an tuti'ahu. Hakikat dunia ni makna dia kamu kena taatkan Allah. Hakikatud dunia an tataqarraba ilaihi. Hakikat dunia adalah kamu kena mendekatkan diri kepada Allah. Hakikatud dunia an yakuna laka amalan salihun. Hakikat dunia adalah kamu kena cari amalan salih. Dan itu bahasa penduduk tu Muhammad Ratib An-Nablusi ni, bahasa dia memang gitu kan. Dan maknanya kita, hakikat dunia ni apa dia? Hakikat dunia adalah kita kenal Islam, kita kenal ajaran Islam, kita kenal hakikat bahawa dunia tempat untuk kita mencari amalan soleh sebanyak mungkin. Kaifa ta'rifu haqiqatad dunya? Kaifa ta'rifu haqiqatal hayatid dunya? Bagaimana kamu boleh mengenali hakikat kehidupan dunia? Yang pertama, at-tafakkuru fi khalqis samawati wal ardi. Kita fikir hakikat kejadian langit dan bumi. Apa tujuan dia? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Bukankah mereka ini berfikir tentang dalam diri mereka bahawa apa yang Allah Ta'ala tidak ciptakan langit dan bumi kecuali dan kedua-duanya, dan di antara kedua-duanya segala isi kedua-duanya kecuali dengan hak. Hak di maknanya ada sebab, ada tujuan. Jadi bukan Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ini seperti penciptaan yang sia-sia, tetapi penciptaan yang ada matlamat dia. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi minggu depan berkaitan dengan apakah matlamat. Matlamat Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat pada malam ini adalah kita kena menjadi jutawan akhirat. Mana jutawan akhirat? Mana kita mencari bekalan sebanyak mungkin semasa kita berada di dalam dunia ini untuk kita mencapai kemenangan di hari akhirat untuk selama-lamanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.